Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi subjek teori kritikan sastra, kami dari kumpulan 12 ingin membentangkan tajuk yang diberikan iaitu Teori Politika Sastra Melayu. Baik, berikut merupakan nama ahli kumpulan kami. Kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama ialah Nurul Maisari Husna binti Harun. Yang kedua adalah diri saya sendiri, Nur Atirah Amira binti Ismail. Dan yang ketiga ialah Nur Arisha Bazila binti Maknawi. Teori Politika Sastra Melayu telah diasaskan oleh Muhammad Haji Saleh. Beliau merupakan seorang penulis Malaysia yang telah dianugerahkan gelaran sastrawan negara. Beliau dianggap sebagai pelopor penerakaan teori sastra tempatan sekitar akhir tahun 1989. Muhammad Haji Saleh telah meletakkan prinsip poetika iaitu keindahan dalam kesusastraan Melayu tradisional sebagai satu dasar teori estetika Melayu yang mana merujuk kepada nilai-nilai keindahan dalam karya. Teori Poetika Sastra Melayu merupakan satu ilham idea Muhammad Haji Saleh yang telah dirintiskan bertunjangkan falsafah dan menekankan konsep keindahan dalam kesusastraan Melayu dengan mengambil kira bahawa pandangan hidup, etos masyarakat Melayu, alam sekitar dan seangkatan dengannya mempunyai perkaitan dengan keindahan sastra Melayu. Idealisme keindahan yang diketengahkan ini mula ditemukan oleh beliau melalui penelitiannya yang bersifat analitis terhadap teks-teks karya kesusastraan Melayu tradisional, terutamanya teks pantun. Konotasi sastra yang dilihat daripada pengalaman barat yang banyak menceroboh masuk ke dalam dunia akaliah sastra Melayu seharusnya dirungkaikan dengan dasar-dasar baru yang mampu berdiri melalui kacamata pandangan Melayu itu sendiri. Sebagai seorang sarjana Melayu yang pernah menerima pendidikan di negara barat, Muhammad Haji Saleh cuba bangkit menjunjung estetika Melayu melalui sudut pandangan dan karya Melayu. Poetika Sastra Melayu telah membuka satu jalan kepada para pembaca bagi memahami fenomena keindahan yang terdapat dalam karya kesusastraan Melayu bagi tujuan mengangkat nilai keindahan teks kesusastraan Melayu tersebut di samping mencari satu jalan makna di sebalik keindahan itu dengan hubungan-hubungan yang berada di luar teks seperti budaya, sikap, pandangan hidup, sejarah dan alam sekitar masyarakat Melayu itu sendiri. Dengan mengambil kira teks sastra Melayu tradisional sebagai satu rujukan utama, keaslian sebenar estetika sastra Melayu dapat digambarkan secara lebih jelas dan terarah. Kita beralih pula kepada latar belakang teori poetika sastra Melayu. Muhammad Haji Saleh telah memperincikan teori poetika sastra Melayu melalui bukunya iaitu Poetika Sastra Melayu yang mana telah diterbitkan pada tahun 2000 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku tersebut mempunyai sebanyak 369 halaman bercetak. Pendapat Muhammad Haji Saleh telah diiktirafkan sebagai satu hasil kajian ilmiah yang berkualiti tinggi dan berfaedah untuk pembaca. Puisi dan prosa Melayu klasik mengandungi keindahan yang ditonjolkan sebagai satu asas yang dapat menteorikan kesusastraan Melayu. Kesusastraan Melayu klasik Muhammad Haji Saleh mempunyai nilai keindahan yang kuat menjadikannya sebagai salah satu kelebihan dan keunikan. Beliau menyatakan beberapa sifat keindahan yang menjadi asas kesusastraan Melayu. Sifat-sifat tersebut ialah pertama, keindahan dalam mengajar atau mendidik. Kedua, keindahan dalam penceritaan. Ketiga, keindahan dalam rasa. Dan keempat, keindahan yang asli. Baiklah, pada bahagian metodologi kajian pula, kami menggunakan 2 kaedah kajian. Yang pertama adalah kaedah internet. Kami mencari bahan rujukan di dalam internet
seperti artikel dan juga jurnal yang berkaitan dengan tajuk teori putika sastra Melayu. Kami juga mencari kajian-kajian lepas yang berkaitan untuk dijadikan bahan rujukan dan juga untuk dimasukkan ataupun diletakkan di bahagian sorotan literature. Okey, kaedah yang kedua pula ialah kaedah kepustakaan. Kami telah mengunjungi perpustakaan Tuanku Bainul Upsi untuk mencari bahan rujukan. Kami mencari buku dan juga bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk kami iaitu Teori Putika Sastra Melayu. Pada bahagian objektif kajian pula, terdapat 3 objektif kajian utama. Yang pertama adalah untuk menghuraikan konsep keindahan bahasa berasaskan idea teori putika sastra Melayu Muhammad Haji Saleh. Bagi objektif yang kedua pula, ialah untuk mengkaji konteks sejarah dan budaya teori putika sastra Melayu. Dan objektif yang terakhir ialah untuk menilai kualiti estetika dalam teori putika sastra Melayu. Okey, baiklah, saya teruskan dengan perbincangan di mana dalam bahagian ini saya akan menjelaskan ketiga-tiga objektif yang telah kami kemukakan pada slide sebelumnya, dan pada bahagian ini saya akan menjelaskan dengan lebih ringkas, padat dan lebih sedikit mendalam. Okey, saya teruskan dengan objektif yang pertama iaitu objektif yang pertama yang akan saya jelaskan adalah konsep keindahan bahasa berasaskan idea teori putika sastra Melayu Muhammad Haji Saleh. Terdapat 4 konsep keindahan bahasa yang telah saya kenal pasti, iaitu yang pertama strategi permaknaan. Keindahan dan makna yang terkesan daripada strategi ini sangat jelas sehingga sampai kepada halayak dengan cara yang halus tanpa meninggalkan sebarang kesan luka di hati. Yang kedua, keaslian si empunya cerita. Dalam konteks cerita hikayat Melayu, terdapat si empunya cerita yang disebut sebagai orang dahulu kala, orang tua-tua dan pengarang asal, atau yang disebut si pengarang yang pertama yang menceritakan cerita tersebut. Yang ketiga, bersifat episodik. Hasil susunan cerita menjadi indah kerana ia telah disusun berdasarkan episod-episod cerita. Hal ini katakan demikian kerana setiap episod ini juga selaras disusun secara relatifnya agar lengkap dan agak bebas sehingga mempunyai berkaitan dengan sifat episodik, dan cerita itu adalah disebut sebagai seni persembahan. Yang keempat, bentuk yang seimbang. Bentuk yang seimbang bermaksud jumlah perkataan yang dipilih dan digunakan dalam baris-baris terutama dalam pantun, dan diksi yang digunakan juga adalah tepat dan mudah difahami. Objektif yang kedua adalah konteks sejarah dan budaya teori putika sastra Melayu. Yang pertama, pengaruh sejarah. Peristiwa sejarah terhadap perkembangan sastra Melayu dan karya-karya yang dihasilkan telah dipengaruhi oleh sejarah itu sendiri secara tidak langsung. Yang kedua adalah perubahan sosial dan politik. Sosial dan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sastra Melayu dalam masyarakat Melayu. Sebagai contoh, pengaruh ideologi politik terutamanya dalam sistem pemerintahan atau perjuangan politik yang berubah menyebabkan para sastrawan negara menghasilkan karya yang mencerminkan perubahan sosial dan politik di Malaysia. Yang ketiga, tinjauan norma-norma budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana tinjauan norma-norma budaya ini mempengaruhi penulis dan pembaca karya sastra Melayu. Hal ini merupakan satu pendekatan terhadap teori putika dalam konteks budaya dan sejarah. Yang keempat, kesepadanan dengan nilai budaya, iaitu hal ini bermakna
Kesepadan dengan nilai budaya ini adalah untuk menjaga keharmonian karya sastra supaya selari dengan nilai-nilai yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Objektif yang ketiga atau objektif yang terakhir adalah kualiti estetika dalam teori poetika sastra Melayu. Terdapat 4 kualiti estetika yang telah dikenal pasti dalam teori poetika sastra Melayu. Yang pertama adalah keindahan bahasa. Keindahan bahasa melibatkan penggunaan bahasa yang indah, kaya dan kreatif dalam sesebuah karya sastra. Sebagai contoh, penggunaan peribahasa dan ungkapan dalam karya sastra seperti bagai aur dengan tebing dan ungkapan bagaikan bunga yang mekar dalam karya dapat memberikan gambaran yang lebih indah dan kreatif. Yang kedua adalah penggunaan berbentuk ayat klasik. Dapat memberikan keindahan yang tersendiri dan menunjukkan kecemerlangan bahasa penulis. Bentuk ayat klasik juga yang digunakan dapat menciptakan irama maupun rima yang menarik dalam penghasilan sesuatu karya sastra. Yang ketiga, kekuatan imej dan metafora. Imej dan metafora yang kreatif dapat memberikan kesan yang mendalam serta memikat para pembaca. Imej merujuk kepada gambaran mental yang dihasilkan melalui penggunaan kata-kata dalam karya sastra. Hal ini dikatakan demikian kerana imej yang kuat dan berkesan dapat membantu pembaca membayangkan dan merasai apa yang digambarkan dalam karya sastra. Manakala metafora pula bermaksud penggunaan kiasan atau perbandingan secara tidak langsung untuk menyampaikan makna yang lebih mendalam atau kompleks. Dalam karya sastra Melayu, metafora sering digunakan untuk menggambarkan perasaan, pemikiran atau konsep-konsep yang abstrak dengan cara yang lebih kreatif dan berkesan. Sebagai contoh, metafora hati yang kering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak mempunyai perasaan atau tidak peka terhadap emosi orang lain. Yang keempat, atau yang terakhir, struktur dan komposisi. Pengaturan yang baik antara elemen-elemen seperti pengenalan, perkembangan, plot dan pengakhiran yang dapat memberikan kesan yang harmoni dan menyeluruh. Kesimpulannya, teori poetika sastra Melayu ini menceritakan tentang keindahan bahasa oleh Muhammad Haji Saleh. Terdapat 5 ciri poetika sastra iaitu keindahan dalam mendidik, keindahan dalam mengungkapkan kesedihan, keindahan dalam penceritaan, keindahan dalam rasa dan keindahan yang asli. Ciri-ciri tersebut diungkapkan oleh Muhammad Haji Saleh bagi mewajarkan penerokaan oleh Brzezinski yang menghalusi teks kesusastraan klasik dalam pelbagai genre bagi membina keindahan yang lebih baik dalam karya sastra. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.